Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara saya sekalian. Kita bertemu lagi pada malam ini dengan satu lagi topik yang menarik. Kenapa? Walaupun saya pernah, anda akan lihat kadang-kadang ada overlapping dengan yang pernah saya buat, tapi selalunya kalau lepas pada tak payah lebih pada setahun, kadang-kadang 7-8 bulan pun dah ada perkembangan yang terbaru. Dan saya dapati masalah thyroid ni masih lagi berleluasa. Saya cuma nak tahu siapa yang tengah ada masalah thyroid, sila bagi tahu. Tetapi jangan risau, sebab 60% daripada kita yang ada thyroid problem, saya ulang, yang ada thyroid problem tidak mengetahuinya. Faham? Katakan kita ada 100 orang dan katakan ada 40 orang yang ada thyroid problem. Dalam 40 orang ni, 60% daripada mereka atau kita, yang saya termasuk saya, kalau tak cek betul-betul dan tak perasan, perkataannya adalah tak perasan, sebab dia overlapping dengan banyak penyakit-penyakit ataupun perasaan ataupun tidak keselesaan yang kebiasaan. Contoh, umpamanya letih, umpamanya rasa sejuk. Kadang-kadang kita biasa-biasa pun rasa sejuk, dan kalau dia tidak begitu serius ataupun tak rasa sangat-sangat, dia dianggapkan sebagai benda yang biasa. Jadi malam ni kita mengharapkan you bersedia untuk mendapat ilmu baru. Boleh? Okey, para D&D warrior sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya mendoakan kepada anda sekalian masih lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan kalaupun dalam keadaan kesakitan ataupun tidak perfect, tidak sempurna, itu semua adalah sebagai dugaan. Kita banyak bersabar. Baik, thyroid problem dibahagikan kepada dua. Okey, anda akan tahu sekejap lagi, tapi secara menyeluruh amnya, wanita lebih daripada lelaki, sehingga kan kadang-kadang sampai 7 kali ganda. Orang kata apa, lebih banyaknya wanita kena daripada lelaki untuk sama ada penyakit hypo, yang satu bahagian, satu lagi dinamakan hyper, maksudnya satu dipanggil rendah, hypothyroid, yang satu lagi yang dinamakan hyperthyroid itu dipanggil tinggi. Okey, sebenarnya kita dah kata tadi 60% daripada kita tak perasan, so kita pay attention, kita perhatikan, kita betul-betul orang kata apa, orang tahu kata betul-betul make sure kita perembang betul-betul, dengar betul-betul, lepas tu kita faham tak ada beberapa sign, seminimumnya 10 ataupun 12 gejala yang very obvious kalau you tengok betul-betul. Baik, thyroid adalah satu kelenjar yang di depan kerongkong kita. Semua sila pegang sekarang. Ada rasa besar ke bengkak apa-apa, selalunya tak sepatutnya. Okey, tetapi kalau orang perempuan pun rasa macam ada halkom kat situ, bahayalah tu kan. Tetapi yang selalunya kita buat secara medical practice masa saya student dulu, kita suruh tengok daripada sisi, lepas tu kita tengok daripada depan, lepas tu kita tengok bahagian sini, lepas tu saya suruh telan. Nampak tak saya telan? Tak nampak macam ada gelembung apa-apa yang naik turun kan? Nampak macam bola golf ke, kalau dah bola tenis tu besar sangat, semua orang tahu. So cuba you suruh kawan ataupun partner you ataupun anak you pun tak apa, suruh tengok kat mak ni. Saya sebut mak tu sebab apa? Orang perempuan lebih daripada orang lelaki yang kena penyakit thyroid. Okay? So kalau dah nanti bengkak, itu dah obvious lah. Jadi malam ni excuse me, kalau dia dah bengkak betul-betul, itu tak payah saya cerita lepas ni. Saya nak, kalau bagi mereka yang belum lagi bengkak dan belum lagi terlalu ketara, okey, so dia merupakan kelenjar yang berbentuk macam rama-rama. Tahu rama-rama? Butterfly. So it's just about 2.5 inci kot dia punya lebar dia. Okey, lepas tu kat depan tu letak elok-elok, cantik-cantik, dia selalunya flat sedikit, tak jadi masalah apa-apa pun. Baik, yang penting dia terlibat dari sudut metabolisme, maksudnya kita punya engine kita. Dan kalau boleh you guna perkataan dia tu merupakan macam termostat. Tahu tak termostat? Termostat ni macam aircon lah kan. You pergi nak tinggikan temperature dia, atau nak rendahkan, ataupun you bayangkan macam accelerator kereta kita kan, bila kita tekan minyak tu, dia akan pergi laju, betul tak? So kalau tekan laju, semuanya laju, bukan boleh tinggal tayar yang ketiga kat belakang tu. Okey, kau perlahan sikit, aku 3 tayar ni nak jalan dulu, tak boleh.
Kalau empat sekali laju, faham? Ataupun kita slow, kita berhenti terus, empat tayar tu kena berhenti. Jadi dalam dunia sel-sel kita dalam badan ni yang dihitung balik, dulu kata sampai 100 trilion, tapi tak macam mana dia orang kira balik, sekarang cuma tinggal lebih kurang 40 lebih je, 40 trilion sel dalam badan kita daripada ujung rambut sampai ujung kaki ni. Jadi kita nak tahu apa yang bezanya atau kaitannya dengan thyroid. Rupa-rupanya thyroid punya hormon ni signalnya boleh diterima oleh setiap 40 trilion sel dalam badan kita. Berarti setiap sel yang Tuhan bagi dalam body kita ni, Tuhan dah letak dia punya penerima, reseptor dia. Macam orang panggil apa, yang parabola tu kan. Jadi kita punya parabola ni kat sini, bila dia pancarkan ke semua satu badan kita. Tak ada satu pun tertinggal. Dengan fitrah Tuhan dah bagi tu. Berarti kalau dia kata slow, semua jadi slow. Kalau dia kata laju, semua jadi laju. Kalau dia kata panas, semua jadi panas. Faham? Kalau dia kata semua tidurlah, dia pun jadi malam, jadi letih, jadi slow. Jadi tuan-tuan sekalian, you kena tahu yang di atas sekali tu namanya pituitary gland. Daripada pituitary gland tu sebenarnya daripada hypothalamus. Tapi saya tak nak you paling ingat nama tu. Yang selalunya lepas pituitary gland tu dia bagi signal kepada thyroid untuk keluar yang dipanggil T4. Ni selalunya orang bila tengok lab test tu dia tengok thyroid. Kalau bahagian thyroid tu kan dia ada tulis T4. Tapi T4 tu belum aktif lagi. Dia mesti pergi melalui liver. Jadi dalam permainan ataupun dalam game sama ada kita sihat tak sihat ni, rupa-rupanya bukan thyroid saja kelenjar yang perlu kita jaga, rupanya liver yang paling mustahak. Sebab apa? Daripada T4 nak jadikan T3. Sebab apa? Thyroxine tu kalau T3 baru boleh pakai. Kalau T4 dia tak aktif. Lebih kurang macam itulah. So kita nak T3 tu untuk kita guna pakai untuk menjaga fungsi beratus enzim yang memerlukan thyroid hormon semua ni untuk orang panggil rangsangkan. Kalau thyroid hormon tak berfungsi baik, mereka pun lingkup. So saya kata apa tadi? Liver memainkan peranan. Jadi kalau kita ada fatty liver, kan banyak kali saya cerita, kita ada liver yang hepatitis ke atau masalah cirrhosis ke, habislah. Bukan masalah thyroid sangat kadang-kadang, tapi disebabkan hormon T4 tu tak boleh ditukar T3, maka akan berlakulah dua perkara yang mustahak you dengar kat sini sekarang, iaitu dipanggil, saya kata lagi sekali, hypo, yang secara ringkasnya semuanya jadi low and slow. Semuanya akan jadi low and slow engine kita. Satu lagi dipanggil hyperthyroid, yang dipanggil apa? High and hot. Okey, saya tak mau buang masa, saya bagi terus apakah gejala-gejala yang you kena tengok. Nombor satu, temperature you punya suhu badan ataupun perasaan you. You amat sensitif kalau hypo tu maksudnya low and slow. Kalau hyper maksudnya high and hot. Baik, hypo dahulu. Bila hypo tu maksudnya dia akan rasa sejuk. You sensitif kepada sejuk. You selalu nak pakai jaket. Dan kalau boleh, orang kata apa, you tak tahan sejuk lah, pendek cerita. You nak panaskan badan you. Padahal orang lain dah rasa panas, you masih rasa sejuk. Okey, itu satu. Kalau bandingkan dengan hyper opposite lah. You akan rasa nak berpeluh atau memang berpeluh selalu. Memang you tak suka duduk kat luar daripada bilik aircon. You mesti nak kena ada kipas paling minima. Mulalah tu. Okey, itu dipanggil you sensitif kepada benda-benda yang panas. Itu hyper. Nombor dua, metabolisme you punya engine, saya kata apa tadi, disebabkan pembakaran lemak ataupun makanan-makanan you semua tu untuk dicernakan. Bila low and slow, hypo, you pun tak, orang kata apa, tak proses benda tu, jadi lambat. Lama kelamaan jadi apa? Weight gain. You akan jadi gemuk walaupun you tak makan banyak. Despite appetite pun tak ada, selera pun tak ada, semua tu sebab you dah low and slow kan. Tapi weight gain tetap.
Berbanding pula dengan yang satu lagi tu, yang hyper, yang berpeluh tadi tu kan, you nak makan banyak, appetite you lahap gila-gila, nak makan lebih daripada 5-6 kali sehari. Padahal dulu 3 kali pun dah cukup dah, sekarang tak boleh. Nak makan, craving. Maksudnya memang kempunan gila-gila. Asyik nak cari makan je, dan you herannya makan banyak tetapi tak naik berat badan, bahkan weight loss. Tak payah diet pun, dia turun sendiri. Pasal apa? Pasal pembakar dia tu kuat sangat. Apa dia? Thyroid hormon tu terlalu aktif. Seterusnya, nombor 3, tengok rambut. Kalau rambut you dah mula jadi kasar dan you ada rambut pun gugur, itu selalunya hypo, rendah. Kalau rambut you hilang juga, yang hyper pun luruh juga, gugur juga, tapi rambutnya lebih kepada putus-putus, dia senang brittle, maksudnya boleh patah-patah. Yang tadi cuma nipis, jadi thinning hair, faham? Sorry, yang rambut tu jadi bukan yang thin hair semua tu yang hyper, tetapi yang hypo low tu rambut you jadi kasar, jadi macam tebal, jadi tak elok lah. Okay? Pendek cerita, rambut akan gugur dua-dua. Seterusnya, saya kata apa tadi? Kalau hypo pula, you punya masalah hydrochloric acid pun berkurangan dalam perut you. Jadi pencernaan makanan you, dengan kalau makan benda-benda protein cukup susah nak hadam. Dan you selalu dapat indigestion, banyak kembung, banyak angin lah, segah perut, dapat GERD senang juga, GERD, masalah-masalah gastrik semua tu untuk low ataupun hypo. Okey, sekarang kita cerita tentang masalah buang air besar pula. Orang yang low and slow memang jadi apa? Jadi bukan buah asir, apa tu? Constipate, sembelit. Dia jadi sembelit. Yang satu lagi lajulah, senang buang air besar, sehingga kan dapat cirit-birit pun. Jadi lebih kerap pula kalau hyper. Sebab tu you susah nak put on weight dan sebagainya, sebab asyik buang air besar je kadang-kadang kan. Okey, dan kita risau untuk orang yang low thyroxine ni, low masalah hypothyroid ni, dia selalunya menses dia sampai kadang-kadang tak ada langsung, tak datang langsung. Okey, yang sebelah satu lagi yang tengah hot and high ni, hyperthyroid, dia selalunya orang panggil takut kena sampai dia panggil thyroid storm. You sekarang pernah dengar COVID kan, ada dia panggil immunity, yang dia panggil allergic storm semua tu, sampai body kita tak boleh terima, badan kita boleh jatuh sakit sampai stage 4, stage 5 tu, tu dia panggil cytokine storm. Immunity kita tu dah lawan gila-gila sangat, sehingga kan body tak boleh kontrol lagi dah, terlalu panas. Tu dia panggil thyroid storm. Yang satu lagi sampai rendah sangat, sejuk sangat, sampai menses pun tak ada. You punya period pun dah berhenti. Okey, seterusnya, yang ni mustahak you tengok mood. Kalau you tengok family you, cuba you tengok kiri kanan, you perasan tak dia bertukar mood tak? Tukar dia punya emosi tak? Kalau sekarang dia depressed, dah tak mau bercakap, tak boleh fokus, memory dia apa lupa-lupa, belum nyanyuk lagi tetapi dah nampak macam memang slow lah, memang tak ada semangat lah kan, tak bermaya je, tu hypo. Yang satu lagi peliknya, dia opposite betul-betul, dia jadi orang panggil tak boleh duduk diam, dia anxious, dia macam orang risau, resah, gelisah, dan selalu agitated, senang sensitif. Bak kata orang seperti tak boleh tegur lah konsepnya kan, asyik melenting je kerja. Jaga baik tu. Dan orang yang hypothyroid juga libidonya habis, out. Kahwin ke, baru ke, lama ke, dia dah mula tak ada semangat lagi dah. Dan ingat, umur yang selalu kena thyroid ni tak semestinya umur atas pada 40-an. Umur muda-muda pun ramai yang kena. Bahkan umur yang sering kena ni kadang-kadang antara 30-an pun dah boleh kena. Okey, selalunya kadang-kadang orang tengah sekolah universiti pun boleh kena. Okey, ramai juga tu, yang kawan-kawan saya masa universiti dulu pun ramai kena ni. Okey, goiter, next one. Goiter, tak goiter? Yang goiter tu maksudnya macam bengkak ni lah. Kadang-kadang besar betul. Kalau hypothyroid tu boleh bengkak sebesar-besarnya. Pasal apa? Bila dia low,
tak keluar thyroxine tu. Jadi kelenjar ni kena kerja kuat lah. Bila kena kerja kuat, dia lagi bengkak lah. Berbanding dengan hyperthyroid yang panas dan very high level tu, yang gila-gila sangat tu, mereka tak ada bengkak sangat, tapi boleh rasa sedikit, dan kadang-kadang dia boleh ada macam nodule, ada macam biji-biji sikit kat situ. Dan yang kalau nak jadi kanser pun sebelah hyper, sebelah sini. Jangan-jangan kalau yang bengkak besar tu nampak menakutkan, tapi itu selalunya benign. Tahu benign tak? Benign tu dia tak merebak, cuma tak elok lah nampak tu. Okey. Baik, seterusnya kulit you akan lebih dry untuk hypo, sebab dia tak berpeluh dan sebagainya, dia sejuk, so dia jadi dry dan kasar macam rambut juga tadi. Tapi kalau orang yang hyper, dia sebabkan aktif, dia jadi macam nipis je kulit dia, kan, macam paper like, jadi macam kertas nipisnya tu. Okay, kita nak habis lagi 3, walaupun ada lagi, saya fokus pada 3 cukup. Mata, mata ni yang selalunya kalau yang hypo, dia jarang nak pergi ke depan, tetapi keliling mata tu selalunya boleh jadi puffy, maksudnya bengkak di keliling mata, di atas kelopak, bawah kelopak mata. Dan kita boleh dapat pitting edema pun. Edema kan yang saya kata bila tekan kat pergelangan kaki tu, dia bengkak, macam orang ada masalah kidney, masalah jantung, paru-paru kan, ataupun masalah liver, disebabkan tak boleh proses air kita tu. Kadang-kadang air tu tertinggal dengan gravity semua sekali, dia jadi bengkak kaki. Ini ada bukti-buktinya. Masalah hypothyroid pun boleh dapat dipanggil pitting edema. Edema tu bengkak. Okey. Berbanding dengan hyper pula, matanya bukan kat kelopak atas bawah, mata tu sendiri, atas sebab-sebab yang tertentu, sampai sekarang orang tak tahu kenapa dia boleh bengkak kat belakang tu sampai menolak mata kita yang terbeliak, sampai macam mata, saya kata mata ikan emas tu. Minta maaf kalau siapa yang dah ada macam tu, agak sukar dia nak patah balik kan, tapi boleh juga pelan-pelan. Nak back to normal tu mungkin sukar lah, sebab apa, dia dah lama, berbulan, kadang-kadang bertahun you tak buat apa-apa, bahaya juga tu. Seterusnya, energy, memanglah hypo, nama pun hypo, low, low and slow, berarti you jadi fatigue. Perkataannya chronic fatigue, letih lesu yang lebih daripada 3-4 bulan tu, tak boleh-boleh nak bangun, rasa macam nak tidur je kan. Okey, seterusnya, kalau yang satu lagi tu dia terlalu banyak pula pakai energi, faham tak, dan terlalu aktif pula, dan selalu mereka ni tak boleh tidur pun. Sebab apa? Dia punya heart rate dia, ujung-ujung sekali heart rate. Untuk hyper, fahamlah, itu yang orang main lagu rock tu, tak boleh berhenti-berhenti, nak tidur tak boleh, dengar jantung berdebar, ada tachycardia, yang kalau you ambil you punya blood pula degupan jantung tu sampai lebih pada 120 kadang-kadang, macam tengah duk lari pula, tak pasal-pasal. Banding pula dengan yang hypo tu, yang hypo tu macam tak pernah you lari maraton, macam orang lari maraton, rendah you punya resting heart rate tu 60, 50, wah, tapi bukan you fit macam orang lari maraton tu. Kita disebabkan oleh hypothyroid. Habis. Okey, kita dah habis cerita. Sekarang kita nak cerita apa nak buat. You dah ada list yang saya bagi tadi, cuba tengok ada tak, you perasan tak ada sikit sebanyak macam tu. Kalau ada suspek atau was-was pun tak apa, pergi cek dengan doktor, minta dia buat lab test yang berkenaan dengan thyroid, T4, T3, TSH, semua tu doktor tahulah. Ada lagi test-test lain yang lebih tepat. Sebenarnya yang saya sebut tadi tu, itu basic saja. Baik, sekarang yang penting ialah apa nak buat. Tetap kita kan nak jadi pahlawan. Sambilan kalau doktor dah bagi ubat, selalunya hypothyroid ataupun masalah-masalah ni selalunya disebabkan tak cukup iodine. Kalau itu saja masalah punca, kalau doktor dah kenal pasti, bagi iodine selalunya beres. Itu yang paling simple. Tetapi ujung-ujungnya rupa-rupanya itu cuma 10% je masalah. Lagi 90% tu rupa-rupanya hypothyroid dan hyperthyroid ni sebenarnya disebabkan oleh autoimmune. Nama pun bila dah jadi hypo ni, bila bukan pasal iodine punya masalah, ada sebab lain, autoimmune tadi tu dia panggil Hashimoto disease. Satu lagi yang hyper tu dia panggil yang keluar mata sampai terbeliak tu, dia panggil Graves disease.
perkataan pun grave, G-R-A-V-E. Tapi yang penting ialah you kena tahu dua-duanya ada kaitan dengan apa saya kata tadi, autoimmune. Dan bila you dengar perkataan autoimmune, yang sedihnya selalu apa dia autoimmune, body kita punya polis dan askar apa saya kata patut jaga diri kita, dia tak jaga. Dia yang orang kata apa, makan balik badan tuannya. Bila dia attack balik, terutama sekali di bahagian kelenjar thyroid ni, maka jadilah penyakit sama ada hyperthyroid ataupun hypothyroid. So begini, saya nak bagi tahu bagi mereka yang ada masalah hypo dulu. Sebab apa? Antara hyper dan hypo, saya ulang lagi sekali, ada dua penyakit ni, tetapi yang lebih kerap berlaku ialah hypothyroid. Dia semua yang ada masalah, kalau you tak pasti, you anggap you ada hypothyroid dahulu dengan gejala-gejala yang saya bagi tadi, low and slow. Kecuali kalau you dah nampak sangat badan berpeluh dan panas, saya cerita tadi tu kan, heart rate tinggi semua, itu dipanggil hyperthyroid. Tapi ramai-ramainya apa orang panggil, majoritinya adalah hypo. Faham? Okey, yang penting bila you hypo, saya cepat-cepat bagi apa lagi yang you boleh buat selain daripada doktor. Doktor selalunya akan bagi sama ada iodine punya replacement ataupun hormone replacement, adalah nama-nama seperti Synthroid dan sebagainya tu doktor akan bagi. Itu sebagai ubat for life. You kena makan sampai meninggal. Okey, ataupun kalau you kena hyper, kadang-kadang terlalu tinggi you punya tu, takut ada tumor semua, doktor dah check semua, kalau tak ada tumor pun doktor akan bagi anti-thyroid punya, nak suppress, nak jangan bagi deaktif, adalah ubat-ubatnya. Lepas tu kalau tak boleh juga, dia bagi radioaktif iodine, kan dia suruh telan iodine yang di dalam radioaktif substance yang you tak boleh dekat dengan adik-beradik berapa minggu tu, 2-3 minggu ke tak boleh rapat dengan siapa-siapa sebab ada radioaktif, nak dibunuhkan sel-sel di dalam thyroid ni. That means you dah kena makan ubat thyroxine selepas pada tu lah. Kalau dah mati semua sel-sel tu, ataupun doktor buat operation thyroidectomy, buang semua sebab dah takut you dah tak boleh kontrol tangan, dah ketar, tak boleh buat kerja. Lepas tu apa lagi, doktor bila dah operate tu dah tak boleh gantilah. Maksudnya thyroid dah tak ada lah, kena bagi ubat lah. Jadi kita tak nak itu saja sebelum you buat operation, sebelum you pergi radioactive substance. Boleh tak you bantu diri you, ikut ni, tengok ya, boleh tak you cuba dahulu ambil banyakkan makanan yang ada zinc dan selenium. Copy, notice ni, selenium dan zinc lagi sekali, saya ulang. Selenium tu senang je, bukan ada jual, selenium ada jual, tapi makanan-makanan tu senang dapat, seperti Brazil nut, brown rice, sunflower, baked beans. You google je, kata nak food rich in selenium, selalunya baked beans, lentils, cashew nut, banana, oatmeal. Kalau hari treat day tu, hari you nak give orang kata treat, belanja diri itu, ambil ikan dengan telur, boleh, no problem. Banyak yang dinamakan selenium. Alright, zinc banyak juga. Zinc asalkan you ambil nuts and seeds, ada dark chocolate, seperti buah kiwi, buah berry, buah kacang chickpeas, kacang kuda. Mbak kata orang kalau ikut D&D diet tu dah okey dah. Ni banyaknya D&D diet. Cuma you tak digalakkan terlalu banyak ambil cruciferous vegetable kalau waktu you kena hypothyroid ni. Sebab apa? Cruciferous vegetable, apa dia, seperti cauliflower, brokoli, kan selalu saya ceritakan, gobis, spinach, semua tu bagus. Brussels sprout, bok choy, semua tu bagus, tapi jangan terlalu banyak sebab dia boleh mengurangkan lagi you punya thyroxine sebab you dah lah rendah. Namun kalau makan takat untuk sehari sekali je, cruciferous ulam-ulam ni semua masih lagi tidak menjadi masalah. Walau bagaimanapun, kalau you baca buku-buku atau kajian, dia kata jangan makan langsung, tapi kita tahu banyak mana you nak makan baru ada impak kepada you punya thyroid hormon tu tadi. So makan secara sederhana no problem, tapi kalau banyak sangat tak dibenarkan. Cruciferous vegetable, makan sayur-sayuran yang menghijau, yang rangup, sabar. Tapi yang digalakkan lagi adalah vitamin D3K2, selalu saya sebut, minimumnya 10 hingga 20 ribu international unit sebab you nak cepat attack dia. Sea kelp ataupun rumpai laut, semua ni boleh. Lagi satu, black beans, pernah dengar kan? Alright, yang
Lagi satu yang tak boleh pula, saya lebih suka you ambil nota ni sebab ramai orang masa ni masih terlupa ambil soya bean lagi. Tak boleh. Masa you kena hormon thyroid ni, masalah apa pun, terutama sekali hypothyroid, jangan ambil soya ataupun bahan-bahan yang asasnya daripada soya bean. Faham? Sebab dia ada kaitan dengan goitrogen punya konsep. Dia boleh membengkakkan lagi thyroid. Lagi satu, sweet potato, berhenti dulu. Sampai baik. Kacang-kacang seperti peanut, kacang lain ada yang saya kata tadi semua boleh, tapi peanut telah betul lah kita tak makan peanut pun, kacang tanah, dan strawberry dan peach, yang ni makanan yang tak digalakkan. Of course sugar, susu dan daging-daging yang berat-berat, daging merah semua out buat sementara waktu. Boleh. Gluten, kalau you allergic kepada macam barley ataupun setengah orang allergic kepada gandum, kalau betul allergic gluten tu, you pun tahulah siapa you kan, jangan makan langsung. Ada juga kacang seperti almond buat sementara waktu, apricot, buah pear, buah plum, P-L-U-M-S, plums. Yang ni you tunggu sat. Okey, sekarang saya nak bagi apa yang boleh you buat secara kampung pula. Sambilan you nak tunggu ubat-ubatan you supaya dia boleh dikurangkan ke. Nombor satu, ambil walnut oil. Ada jual walnut oil, minyak aromaterapi, urut di luar, bukan telan dia, urut di bahagian thyroid gland. Faham? Nombor dua, ambil red onion, bawang merah, buat jus, sapu juga sikit. Okey, jaga baik-baik, jangan sampai melecet pula kulit tu nanti. Kalau tak ada walnut oil, ambil red onion juice, massage, urut, tinggal dia banyak kering dulu, lepas tu you nak tidur pun tak apa, lepas tu you nak basuh besok, no problem. Yang penting ialah buat minuman koriander. Koriander tu apa, ketumbar ya kan. Orang-orang yang tahu buat masak periuk, tahu tak, you ambil sekian banyak, you bubuk air katakan 2 atau 3 cawan, tunggu sampai setengah cawan dia dah hilang, dia punya wap tu dah keluar, ambil balance tu tapis elok, minum besoknya, biar dia sejuk, simpan semalaman, besok pagi minum sebelum breakfast setengah jam. Amalkan coriander seeds drink atau teh koriander yang diperbuat daripada bijinya, dan bukan pakai blender, kalau boleh giling sendiri ataupun pakai lesung. Lesung yang buat sambal tu, pakai yang tu. Dia tak boleh spin kuat sangat dan laju, dan RPM nya tinggi sebab dia panas. Bila panas hilang dia punya power. Untuk you buat minuman teh koriander, nak masuk sikit honey ke, nak masuk stevia sikit, boleh lah kot. Okay? Lepas tu belajar untuk ambil rock salt, tambah sikit. Kalau mereka yang betul-betul dah doktor kenal pasti you cuma masalah iodine, selalunya doktor bagi pun iodine punya liquid tu ataupun tablet dia pun ada. Tapi kalau you nak makan apa-apa yang bergaram, cari rock salt, garam bukit, bukan garam sodium klorat yang biasa, sebab yang tu iodine-nya tak cukup. Yang ni iodine yang organik. Alright, kita dah habis sebenarnya. Saya nak bagi sikit lagi apa bonus yang boleh you, kalau tak tahu apa lagi, onion bagus, coconut oil, semua jenis-jenis minyak, MCT oil bagus ya. Macam kita galakkan you ambil Lorix untuk kanak-kanak. Awal-awal lagi dijinak-jinakkan dengan minyak kelapa dara. Yang saya buat Lorix tu sebab kita ada cara untuk menukar rasanya jadi manis. Tidak ada gula, memang dalam kelapa tu sendiri dah ada nira dia, kena pandai buat. Namanya Lorix. You ambil untuk daripada budak-budak lagi dah boleh, 2-3 tahun dah boleh start dah. Sebab minyak kelapa ni terkenal dengan, boleh orang dewasa sambung balik apple cider vinegar dengan lemon semalam, ginger boleh. B complex kena sentiasa, orang kata apa, kalau you makan tak cukup kena cari B complex. D3K2 saya dah cerita. Avocado, nuts and seeds, legume, lentils, dal, kacang kuda saya dah cerita tadi, dan flaxseed oil. Dan last kali ialah sacha inci oil, sebab dia ada omega 3 untuk radangan. Sebab kebanyakan daripada masalah kita asal-usulnya ada kaitan dengan radangan. So omega 3 daripada DND 369 tu very very good. Baik,
Kita dah habis. Saya kira anda boleh buat kat rumah banyak benda yang saya suruh tadi, dan ujung-ujung sekali didapati orang yang stres pun kena jaga sebab terkenal untuk menyebabkan thyroid problem. Orang yang tak cukup tidur confirm, yang lebih tidur akan dapat masalah hypothyroidism. Orang yang tak cukup tidur akan dapat hyperthyroidism. Ini ada kajian yang dah dibuat ni. Dahsyat dan last sekali, jangan lupa kepada Quran, sebab gelombang Quran tu bila you baca, rupa-rupanya dia bergegar. Kalau you verdict tu dia ada suara dia sendiri, bunyi pelik-pelik lah, bunyi bunyi grrr, bunyi macam harimau pun ada. Kita tak payah ikut tu semua, sebab saya dah baca setiap ada kajian mengatakan gelombang Al-Quran tu sendiri boleh memecahkan beberapa penyakit yang kadang-kadang you tak sangka pun, sebab dia punya tajwid dia tu, dia punya idgham dia semua tu memang ada. Dan saya percaya sangat-sangat. Kalau boleh suara you sendirilah, jangan pakai radio atau tape apa-apa, boleh, tak kira lah. Walaupun dua muka satu hari pun alhamdulillah. Sekurang-kurangnya sebelum you tengok WhatsApp, sebelum you buka WhatsApp pagi-pagi, biar suara you dengar, suara you baca Quran dulu. Itu antara kebaikan. Baik, alhamdulillah kita dah habis. Saya mengharapkan you dapat belajar sikit sebanyak, cukup waktunya. Seperti biasa, kita doakan bersama ya, supaya kita semua bahagia, dunia ni dapat dunia bahagia dan akhirat kita syurga. Boleh? Kalau macam tu, apa nak buat supaya kita sentiasa setiap hari you jumpa dengan I, kita belajar. Kalau terlupa, kalau dah buat 5 kali sehari lagi bagus. Setiap kali semayang tu apa you buat? Let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi.